kita ingin berkongsi, menimba pengalaman dan juga mengetahui pengalaman mangsa. Selain daripada itu, mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan saka. Ya, dan ini membabitkan akidah lah sedia maklum. Mungkin ada juga pertanyaan mengatakan bahawa ia seakan normal lah perkataan saka tu dengan keturunan ataupun diturunkan. Dan untuk pemahaman dengan lebih lanjut, kita nak mengalurkan kembali kedatangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi Razali Sumang kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak ketemu. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Makin sihat dah. Boleh nampak. PKP tak boleh pergi mana-mana. Ustaz pun tidak terkecuali ya. Tidak terkecuali. Masak sedap tu, masak sedap. Itu masalah tu. Okey Ustaz, topik kita hari ini tentang saka. Tapi selalu yang kita tahu mungkin saka ni adalah yang diwarisi kan daripada ibu ayah, bukannya perkara yang baru, perkara yang dah lama diamalkan sebenarnya. Tapi bukannya kata tak ada pada zaman sekarang ini. Walaupun zaman dah maju, zaman teknologi, masih lagi berlaku perkara ini Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan saka ni sebenarnya Ustaz? Okey, berkenaan dengan saka. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Berkenaan dengan saka. Saka ni paling mudah kita sebut, iaitu perkataan biasa kita dengar juga. Tetapi mungkin ada penonton luar sana mungkin tak percaya. Betul. Mereka menganggap benda ni perkara karut dah. Karut dah. Mana ada lagi zaman-zaman milenium, zaman-zaman teknologi canggih ni. Mana mungkin masih ada. Tetapi sebagai kita pengamal perubatan ni, benda ni masih wujud. Masih lagi wujud daripada zaman keturunan dulu. Berkenaan dengan saka itu sendiri, saka ni ialah perjanjian orang tua-tua terdahulu dengan golongan makhluk halus yang kita istilah sebagai jin. Dia ni perjanjian ni pelbagai. Mereka adakan satu MOU. Mesti ada satu MOU. Cuma MOU tu tak nampak, tidak bertulis. Kalau bertulis tu mungkin nampak. Sebab tidak bertulis. Ini perjanjian lisan maksudnya. Perjanjian lisan dan juga ada segi perbuatan. Contoh yang saya boleh kongsikan. Contoh orang tua dulu dia ambil saka ataupun buatkan jin jadi sebagai kawan, jadikan sebagai khadam, jadikan sebagai pendamping dan pelbagai lagi untuk jaga kebun contohnya. Untuk jaga kebun, untuk jaga tanaman contohnya, untuk jaga haiwan-haiwan peliharaan contohnya. Jadi pelbagai. Jadi apabila orang tua-tua ni telah pun meninggal, jadi secara tak langsung saka ini akan diturunkan. Diturunnya ada dua kaedah. Yang pertama secara direct ataupun secara secara terus. Secara terus maksudnya diterima terus pemberian tersebut daripada orang tua-tua dulu. Mana sebelum orang tua tu meninggal, dia bagi tahu, kamu tolong jaga ini, ayah ambil daripada dulu. Perjanjiannya gini-gini, kamu tolong jaga. Kemudian kita pun, okeylah ayah, saya terima. Saya terima tu makna kita terimalah saka tu. Yang pertama. Yang kedua yang kita tak nak. Kita tak tahu pun. Tanpa rela. Tetapi ketahuilah bahawa saka ni bila mana ada saja perjanjian daripada orang tua-tua dulu, dia akan ikut turun ke bawah. Maknanya daripada datuk turun kepada bapa. Kadang-kadang dia langkau, tak turun kepada bapa, tapi turun kepada cucu direct terus. Dia langkau. Tapi mengikut keturunan dan mengikutlah perjanjian asal. Berapa keturunan ke ataupun sehingga kepada hari kiamat ke, wallahu alam. Mengikut perjanjian itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksudkan sedikit secara ringkas berkenaan dengan saka itu sendiri. Ustaz, melihat pada penerangan yang sangat baik ni, ialah tadi dimaklumkan ada perjanjian konon nak menjaga kebun contohnya. Dia bagi kita dia macam biasalah, ada yang bantu menjaga kebun. Mungkin, tapi kenapa ianya adalah satu yang memesongkan akidah? Kenapa? Sebab soalan mudah saya adalah tak ada yang baik ke dengan saka ni sebagai orang Islam terutamanya? Sebenarnya Allah dah larang kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dalam surah Yasin. Allah beri larangan kepada kita, beri peringatan kepada kita, jangan kawan. Jangan jadikan, sebab syaitan ni musuh yang nyata untuk kita. Mana tidak boleh ada perjanjian, tidak boleh berkawan, tidak boleh berdamping. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran itu sendiri. Banyak ayat Quran sendiri terangkan dengan tegas untuk kita mengelak, untuk kita cegah, untuk kita kawan, sebab dia lebih memudaratkan. Kerana apa yang ni kata, kenapa tak boleh? Sebab dia memesongkan akidah. Pasal apa? Pasal kebergantungan. Contoh, dia akan menyebabkan kita jadi malas, akan menyebabkan kita rasa tak payah buat lah, aku punya khadam ada, apa nak buat. Itu satu. Dan lagi satu, kebergantungan. Kalau kita istilah sebagai saka dalam perubatan, saka perpemuhan atau dalam perubatan pun ada yang menggunakan kaedah saka, ada yang tidak guna kaedah saka. Jadi yang menggunakan kaedah saka ni biasanya
kebergantungan dia. Jadi satu ketika bila mana dia buat rawatan, katakanlah pesakit ni tadi sihat, alhamdulillah. Dengan bantuan siapa? Saka ni tadi. Nanti next buat rawatan okey lagi. Tapi bila mana 2-3 kali buat rawatan, akhirnya pasal apa dah tak sihat ni, pasal apa tak jadi ni aku punya ilmu ni pasal tadi. Tanya khadam dia. Dia kata, "Oh, sekarang ni kamu punya ilmu takat ni ya. Nak power lagi kamu kena buat lain sikit pula." Okey. Contoh kamu mula-mula buat perkara-perkara, sebenarnya bila nak buat perjanjian ni dah tentu ada perkara-perkara yang keji, dah tentu ada perkara-perkara yang mungkar, dah tentu ada perkara-perkara yang menyalahi dari segi syariat itu sendiri akan berlaku sewaktu buat perjanjian. Perjanjian itu sendiri dah tunjukkan bahawa benda tu jadi salah. Tadi bila mana dah ada perjanjian tu tadi, dia akan anggap pasal apa tak boleh. Awak kena improve lagi. Kena buat perjanjian lain lah, kena next tambah level lah. next level. Okay. Next level. Macam main game lah, mesti ada next level. Macam tu. Akan sentiasa ada hilah Akan sentiasa ada helah daripada golongan jin tu, supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak akidah kita. Contoh dia kata macam sebelum ni biasa, tapi lepas ni hang kena sembelih haiwan pula. Darah. Contoh. Dah lepas darah tu kena dah tak power dah. Oh, dah tak boleh dah. Hang kena cari orang pula. Korban dia. Lagu tu. Itu antara dia dari segi penyusungan akidah dan kemudaratan yang boleh berlaku. Tapi tak semualah. Tak semua yang perjanjiannya begitu.